Assalamualaikum dan selamat datang ke rancangan Rahsia Anggota Pertama UTK di channel Zakaria General. Pada hari ini ingin saya membawakan kisah bertajuk CQB dan sejarah awalnya. CQB atau pertempuran jarak dekat, satu perkara yang begitu popular dan sering diperkatakan di dalam pasukan selamatan tentera dan polis. Adapun sejarah awalnya di negara kita dan juga di rantau Asia Tenggara apabila pasukan khas anti peganas tentera British telah melatih sekumpulan anggota pertama UTK pada satu ketika dahulu. Adapun UTK ditubuhkan adalah bertujuan untuk melahirkan anggota-anggota polis yang betul-betul terlatih dalam berbagai kemahiran dalam menghadapi ancaman pengganas dari seluruh dunia. Mereka telah dilengkapkan dengan latihan yang berkemahiran tinggi. Antara latihan yang popular adalah pertempuran jarak dekat CQB, sniper, bodyguarding dan lain-lain lagi. Hari ini saya akan bincangkan khas tentang latihan CQB. Sebelum itu, suka saya ingatkan, istilah serta latihan yang akan saya katakan di sini adalah telah digunakan pakai pada era UTK pertama dan tiada kaitan dengan pihak lain sama ada yang dulu mahupun yang ada sekarang. Sikap pengganas sejak dulu sampai sekarang, tidak kira di mana negara pun, mereka sering bertindak menahan tebusan untuk dijadikan tukar ganti dengan tuntutan mereka. Jika tuntutan mereka tidak dilayan, mereka tidak teragak-agak untuk membunuh tebusan mereka itu. Tugas UTK pula memastikan tebusan pengganas mesti dibebaskan dengan cara apa sekalipun. Prinsip UTK, biar penculik terlepas asalkan tebusan terselamat. Maksudnya di sini, operasi membebaskan tebusan dianggap gagal jika tebusan atau orang di kawasan sekitar tempat penculikan terbunuh. Tetapi, operasi dianggap berjaya sekiranya tebusan dapat diselamatkan walaupun penculik dapat melepaskan diri mereka. Di sini saya jelaskan ada dua jenis latihan bertujuan untuk membebaskan tebusan dari tawanan pengganas bersenjata. Yang pertama dinamakan CQB dan yang kedua pula dinamakan house assault. Dan apakah perbezaan antara dua latihan tersebut? Bezanya latihan pertama, CQB, adalah latihan membebaskan tebusan dengan menggunakan peluru yang sebenar atau peluru hidup. Latihan dilakukan dalam sebuah bilik kebal, dinding 2 lapis papan tebal yang di tengah-tengahnya diisikan dengan pasir. Dalam latihan tersebut, jurulatih akan meletakkan patung-patung ataupun papan saiz manusia yang dianggap sebagai pengganas. Seorang anggota kena duduk di tengah-tengah patung seolah-olah
tebusan di dalam bilik pintu berkunci. 3 orang anggota ASOL dengan sepucuk pistol Browning masing-masing bersedia di luar menunggu arahan serang dari jurulatih. Mereka bertiga tidak dibenarkan menengok kedudukan musuh dan tawanan yang berada di dalam bilik tersebut sebelum melakukan serangan itu. Setelah mendapat arahan serangan dari jurulatih, anggota pertama, ASOL, akan membuka pintu. Anggota ASOL yang kedua akan meluru masuk dengan batas, diikuti oleh ASOL yang pertama tadi, dan terus melakukan tembakan ke atas sasaran. Tiap-tiap sasaran perlu menembakkan 2 butir peluru berturut-turut yang dinamakan double tap, dan tembakan tersebut mesti pula tepat. Apabila tembakan berhenti, orang yang ketiga masuk ke dalam dan menarik tebusan tadi keluar. Dalam latihan ASOL CQB, jika tembakan tidak tepat atau kurang pantas, mereka perlu mengulangi lagi latihan yang telah mereka lakukan tadi. Latihan yang kedua, House ASOL. Latihan yang biasa dan tidak memerlukan penggunaan peluru hidup, tetapi hanya menggunakan peluru kosong atau blank. Latihan ini bertujuan memupukkan sikap kerjasama bagi setiap anggota tim supaya tindakan yang dilakukan teratur, kemas dan pantas. Latihan ini dilakukan di bangunan-bangunan seperti rumah kampung, rumah teres, banglo, rumah flat dan lain-lain lagi. Begitulah perbezaannya. Yang dikatakan latihan CQB adalah latihan yang melibatkan penggunaan peluru hidup. Satu latihan yang amat berbahaya, memerlukan tumpuan 100%. Mengikut kata jurulatih kami, di luar negara ada pelatih yang terbunuh di dalam latihan tersebut. Sekian dulu. Semoga kita bertemu di lain siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat kita bertemu di dalam channel Zakaria General. Hari ini ingin saya membawakan topik baru berkaitan senjata yang dimiliki oleh UTK. Di peringkat awal ini, saya akan menceritakan tentang 3 jenis pistol tempur yang digunakan oleh anggota yang pertama.